Sebab ahli sunnah tu luas. Ahli sunnah tu luas makna dia. Sebab itulah dalam kitab Syarah Ihya Ulumuddin Ithafus Sadatil Muttaqin, dia sebut pembahagian ahli sunnah ni sekurang-kurang secara kasar 3 dia bagi. Iaitu ahlul hadis. Ahlul hadis. Yang kedua ahlul nazar. Yang ketiga ahlul wijdan. Tiga-tiga ni ahli sunnah belaka. Ahlul hadis maknanya dia tidak mengikut cara Asy'ariyah, Maturidiyah, tidak mengikut cara sifat 20, tidak apa. Dia berdasarkan Quran, berdasarkan hadis. Tapi serupa ya, dari segi kepercayaan tu serupa je. Cuma cara dia tu berbeza. Hak tu pun ahli sunnah juga. Hak cara sifat 20 ni, dia sebutlah Maturidiyah, Asy'ariyah, ini pun ahli sunnah juga. Ahli sunnah juga. Cuma dia ambil cara nazar. Ahlul nazar dia panggil. Mana dia banyak guna dari segi fikiran, logik. Dari segi logik dia guna gitu. Tapi asasnya kok mana-mana Quran sunnah juga. Tidak kata nazar ni macam Mu'tazilah guna akal semata-mata. Sampai 3 ke tepi ke Quran dan sunnah. Tidak lagu tu. Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari lain-lain tidak lagu tu. Mana bahkan asas dianya Quran dan sunnah juga. Cumanya cara dia nak menghadapi masyarakat pada masa tu banyak kena guna falsafah, guna mantik sesuai dengan zaman dia. Itu tak jadi masalah. Dan yang ketiga ahlul wijdan, yang ni puak-puak tasawuf. Hak tu pun ahli sunnah juga. Tapi dia ada kaedah dia lah. Ahli tasawuf pun maknanya ia terikat dengan Quran dan sunnah juga. Itu asas dia. Kalau siapa tasawuf tu siapa menganggap mimpi tu jadi hujah, itu tak betul tu, tak boleh. Mimpi tu jadi hujah dalam agama, tak boleh. Kasyaf tu misalnya kita kata jadi hujah, tak ada, tak betul selalu kalau begitu. Tapi kalau selagi dia berpandukan Quran dan sunnah dan disokong dengan pengalaman ruhani dia, itu tak jadi masalah. Ahli tasawuf lagu tu, ahli sunnah juga. Kalau kita pakai ni kan senang, tidaklah jadi bala sibuk, jadi tegang, tak ada masalah. Semuanya sama-sama kita belakang. Cuba kenda sikit. Tapi kadang-kadang hak ni kata Asy'ariyah ni sesat. Tak kena tu lagu tu. Tak kena tu, terlajak tu. Hak ni pula kata Ibn Taymiyah tu sesat. Tak kena. Sepatutnya tak salah lagu tu lah. Kita kena tengok hasil dia tu. Hak dia terima tu ada beza. Kalau hak dia kata Tuhan Maha Kuasa, hak tu kata lagu mana? Lagu tu juga. Cuma cara dia lain. Kalau hak ni kata Tuhan Maha memberi rezeki, Ar-Razzaq, semua terima. Kenapa dia hak beza? Dari segi pendekatan tu cara saja. Cara saja. Benda sama hak nak tu. Hak pegang tu jadi pegangan hidup sama. Ahli sunnah belaka. Jadi kalau kita kadang-kadang cekoh benda gini ni, orang nampak ahli sunnah ni tak serupa, tak sekata. Ini kerana keliru. Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari pada sebenarnya dia pun salaf juga dari segi etikad dia tu sendiri, pegangan dia serupa dengan salaf juga. Cuma dia pilih satu cara lain untuk menghadapi orang sezaman dia, orang semasa dia. Dan itu tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Kita tak boleh kata dia tidak guna cara Nabi ke apa. Tak jadi masalah tu. Kalau kita nak tarik orang yang bukan Islam, dia tu ahli sains, kita gunakan sains, menguatkan Islam, membuktikan Tuhan tu ada. Apa salahnya? Walaupun Nabi tidak ajar lagu tu, asalkan nak menyabitkan Tuhan tu ada, Tuhan tu sedia kala, Tuhan tu kekal, Tuhan serupa. Asalkan nak menyabitkan waktu, tak kira lah cara tu. Zaman dulu dia berhadapan dengan puak-puak ahli falsafah. Zaman sekarang ni mungkin dengan ahli sains. Hak tu jadi masalah. Jadi kalau kita bawa ni tak jadi masalah. Itu menunjukkan cara nak membuktikan, nak menerima tentang ketuhanan itu banyak cara dia, tidak terhad. Dah hak tu tidak jadi bid'ah, hak tu tidak jadi bid'ah. Sebab kita tengok cara benda tu hak diterima tu sama. Tapi kalau kita boleh puas hati, tentulah lebih baik. Kalau kita tak usah takwil-takwil, kalau kita boleh puas hati, itulah orang dia kadang-kadang dia tidak lagu tu. Jadi kita nak berhadapan dengan hak lagu sani tu, hak banyak soal tu lagu mana?
Setengah orang dia kata dah Tuhan kata, kalamullah. Quran tu kalamullah. Selesai. Terus dah faham lah kalamullah. Dah kalamullah qadim tu. Hak ni pun ada sakit kepala. Dia kata qadim tu lagu mana boleh kita baca, kata tidak bersuara. Ni kita nak baca lagu mana? Tu perlu bahas tu. Ada orang yang memang dia tak kisah. Dia kira isi pengajaran. Dia kira memang tak boleh nak tanding kalam Allah ni, Quran ni dengan hak lain-lain. Memang hak di sini pun apa beza dah. Pada hak tu lah. Tak sedut faham lah hakikat dia tu. Tapi setengah orang tidak gitu. Kita nak buat lagu mana hak lagu ni? Orang ni banyak macam. Jadi sebab itu molek cara Asy'ariyah gapo, cara Maturidiyah. Dia layan orang tu sesuai dengan keadaan. Jadi dia faham lah cara dengan cara akal tu, guna akal. Bukan makna dia bergantung dengan akal. Tidak. Akal lah yang menentukan segala-galanya. Kalau lagu tu jadi Mu'tazilah pula. Tidak. Yang menentukan segala-galanya Quran. Itu asal. Cuma nak suruh orang ni jadi terima dengan puas hati, dengan tenang. Lagu mana cara? Kita kena bagi contoh-contoh semasa yang dia boleh faham. Gitu. Jadi itulah yang dilakukan oleh ulama-ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah tu sebenarnya dengan maksud tu. Bukan dengan maksud nak menetapkan satu cara tu mesti lagu tu sama kamu sampai ke bila-bila. Tidak. Hak dia hendaknya isi tu, isi. Kalau mari cara lain membuktikan kewujudan Tuhan, kebesaran Tuhan tu melalui sains, ilmu sains, apa salahnya? Walaupun kita tidak pegang dengan sains tu, hak pegang Quran tu. Tapi untuk memuaskan hati orang hak jenis mengaji cara lagu tu, molek tu waktu tu. Walaupun bagaimanapun sini kita nampak dia tak ada perincian tu. Dia kata fis sama sudah. Dia isyarat. Dalam riwayat yang lain dia sebut dia isyarat ke langit. Sebenarnya kalau kita nak bahas langit tu, langit duduk di atas. Kita kata kalau lah muka bumi ni bulat, kita kata hak ni duduk di atas dia alik hak duduk bawah dia. Alik atas dia hak mana? Hak duduk bawah. Alik bawah lah pula kita kata. Jadi atas bawah tu tidak ada maksud di sini. Selain daripada nak menyatakan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, kewujudannya yang berbeza daripada yang dipercayai oleh orang-orang pada masa tu, hak ramai, iaitu kepercayaan kepada penyembahan berhala. Tuhan ni hak duduk di bumi ni, hak tu. Jadi dia bila sebut fis sama itu maksudnya. Sebab dia pun dengar dah Nabi SAW duduk ajar ni tentang Tuhan ni. Tuhan lagu mana? Tahu dah. Tuhan ni berbeza daripada yang lain. Dan ada juga di dalam Al-Quran disebutkan a'amintum man fis sama. Man fis sama itu setengah ulama mentafsirkan Allah man fis sama. Jadi tidak ada percanggahan dengan hak ni. Tetapi fis sama tu serupa hak lain-lain lah, termasuk dalam mutasyabihat lah. Kalau kita tidak kata man fis sama, man itu maksudnya malaikat. Kita kata Allah yang layak dengan dia lah, yang layak dengan dia. Gitulah kalau cara salah. Jangan kita kata fis sama itu mana duduk langit yang 7 ke langit yang ke berapa ke. Jangan kita kata lagu tu. Cuma secara umum dia sebut begitu supaya dia kata ada tangan. Ada tangan gitu jelah. Tapi tidak serupa dengan makhluk. Tidak serupa dengan malaikat duduk atas langit misalnya. Tidak serupa dengan syurga duduk atas latah lagi pada langit yang 7 misalnya. Tidak lagu tu. Jangan percaya gitu. Kalau percaya lagu tu rosak. Lepas tu dia tanya, Man ana, siapa saya? Perempuan tu kata, anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Nabi SAW berkata, merdekakanlah dia, kerana dia sesungguhnya mukmin. Sesungguhnya dia ni mukmin. Jadi mukmin dah lagu tu. Jadi kita kata kalau orang tak tahu cara lagu ni tidak mukmin, canggah dengan hak ni. Canggah dengan hak ni. Sebab tu kadang-kadang ahli hadis ni dia tidak setuju dengan pendapat setengah-setengah tu, terikat sangat. Sebab apa, mana ada ni perincian setengah tu je. Setengah tu dia kata mukmin dah. Dia pasti ke sini dia tahu rasul-rasul yang lain 25 rasul tu ke, ataupun sifat-sifat tu yang lain tak ada. Setengah tu padan dah.
Di situ kita nampak kemudahan Islam ni. Dari segi akidah pun mudah. Tidak kata payah. Tidak kata payah. Gapo-gapo pun mudah. Sehingga dalam akidah pun mudah lagu tu. Cukup dah. Mukmin dah. Jadi kalau kita kira nak kafarah, setengah-setengah tu dia kena syarat mukmin nak merdekakan hamba tu. Tapi kalau memerdekakan saja-saja gitu, tak apa, hamba gapo-gapo pun. Tapi kalau nak sebagai bayar kafarah, setengah-setengah kafarah tu dia kena mukminah. Jadi di sini ni adakah kena kafarah dia ni? Dia tidak melakukan sesuatu yang kena bayar kafarah di sini. Jadi kena merdekakan hamba ni, dia nak merdeka dengan sukarela. Tapi apa Nabi SAW kata mukminah? Maknanya orang mukmin lebih-lebih lagi lah. Patut mana kamu nak merdekakan. Bukan makna syarat kepada dia tu. Di sini tidak ada syarat. Dia sendiri yang kata kepada Nabi yang nak merdeka tu. Bukan Nabi suruh dia. Tak apalah. Lepas pada tu cerita dia lagi. Dia kata bila dia pergi kepada Rasulullah SAW, aku diajar beberapa ajaran Islam. Di antara yang dia ajarkan kepadaku, apabila engkau bersin, kau kata Alhamdulillah. Bila seseorang yang bersin itu dia kata Alhamdulillah, kamu kata Yarhamukallah. Itu di antara yang diajar kepada dia. Dia kata ketika saya sedang duduk sembahyang dengan Nabi SAW, tiba-tiba ada satu orang bersin. Dia pun kata Alhamdulillah. Jadi orang tu dalam sembahyang kau, di luar sembahyang kau, ada dua kemungkinan. Tetapi yang jelasnya di luar sembahyang ni, di luar sembahyang. Kecuali orang yang tidak tahu supaya dia juga. Supaya dia juga. Mana tidak kata Alhamdulillah dalam sembahyang. Walaupun itu masalah khilaf lagi lah kalau dalam sembahyang tu. Hak munasabahnya kita kata luar. Kira kita katakan orang itu sudah tahu dah lah, kita kata. Dia pun dia kata, saya pun kata Yarhamukallah dengan penderah suara saya, kata. Orang pun tengok belakang ke saya, kata. Sehingga menyebabkan saya naik marah. Jadi bila dia celung ke saya tu, pakat tengok. Jadi saya kata dalam hati saya, apa tengok dengan ekor mata lagu tu, dengan celung lagu tu. Dia berkata, mereka pun bertasbih, Subhanallah. Bila Nabi SAW selesai sembahyang, Nabi SAW pun tanya, siapa dia? Orang kata tadi Yarhamukallah dia. Orang pun kata ni Arabi ni. Ni dia orang ulu ni. Nabi SAW pun panggil aku. Dia pun rayak aku. Sembahyang ni sebenarnya untuk baca Quran, untuk mengingati Allah. Apabila engkau berada dalam sembahyang, biar itu semua ada dalam sembahyang. Hak tu lah ada dalam sembahyangmu tu, baca Quran, zikir kepada Allah. Bukan hak tadi. Dia kata tak pernah kulihat seorang guru, seorang pengajar sama sekali yang lebih lembut, yang lebih lembut, yang lebih bersimpati daripada Rasulullah SAW. Maknanya dia tidak marah. Nabi SAW tidak marah ke dia, tidak kata kadang-kadang, bahkan royak ke dia. Royak gini. Supaya juga hak kecing dalam masjid tu kan, orang lain nak tekan begini, Nabi SAW larang kan. Lepas pada dia kecing, biar dia kecing. Bila kecing, suruh pergi cuba air steamboat, gitu. Dia tidak marah. Lepas tu dia pun royak. Dia royak boleh. Supaya tu juga, mana Nabi SAW sama-sama pun dari segi pendidikan dia ajar ni cara bergaluh. Cara bergaluh. Tepat bergaluh tu lah. Ada juga tempat kasar, tempat nak pergi perang, takkan nak bergaluh lagu ni. Dia tepuk dada. Sampai bekah tadi. Kalau tepuk kau, mana nak bekah nak? Ada juga ketika lagu tu. Derah lah dia tarik, senyuh. Kita kata senyuh. Ada juga. Ketika gitulah. Tapi ketika dalam keadaan gini, biasanya lembut. Cara dia. Jadi hak kita naknya dalam bab yang kita baca ni, dalam sembahyang tak boleh nak jawab orang kata Alhamdulillah